Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya ingin berkongsi satu kisah ataupun satu cerita tentang kebijaksanaan Sayyidina Umar menjadi khalifah Islam. Yang mana kita tahu Sayyidina Umar ni merupakan khalifah Islam selepas daripada Abu Bakar. Satu kitab menceritakan kisah kebijaksanaan Sayyidina Umar, iaitu kitab Fadailul Khamsah min Sihahi Sittah. Dia cerita tentang 3 orang pendeta Yahudi. Satu hari tu dia pergi ke pejabat Sayyidina Umar. Kalau kita hari ni pejabat Perdana Menteri lah, pejabat khalifah. Jadi satu hari tu pendeta Yahudi pergi ke pejabat Sayyidina Umar, istana Sayyidina Umar. 3 pendeta Yahudi ni kata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, aku ingin masuk Islam tapi ada syarat. Sebab aku ni pendeta Yahudi. Bila mana kita kata pendeta Yahudi, maka kalau aku masuk, orang bawahan aku juga masuk, rakyat aku juga masuk Islam. Seperti mana yang kita tahu, sultan-sultan kita yang terdahulu, bila kita tengok sejarah tanah Melayu, sultan kita bila masuk Islam, maka rakyat kita pun masuk Islam. Jadi begitulah juga pendeta Yahudi ni kata, bila aku masuk Islam, maka ramai lagi pengikut aku ni masuk Islam. Sebab itu aku nak masuk Islam dengan ada syarat." Maka Sayyidina Umar pun kata, "Apa dia syarat?" Maka 3 orang pendeta Yahudi tu pun kata, "Syarat dia kau kena jawab soalan aku ni, Umar." Maka Umar tanya, "Apa dia soalan dia?" Maka 3 orang pendeta Yahudi ni kata, "Soalan dia, kau berikan aku 5 makhluk di dunia ni yang lahir-lahirnya tanpa mak. 5 makhluk yang lahir-lahirnya tanpa ibu. Apa dia 5 makhluk ni? Kau kena jawab soalan ni," kata 3 orang pendeta Yahudi. Maka dalam hati Sayyidina Umar, dia kata dalam hati dia tidak mengetahui. Dia tak fikir apakah benda yang lahirnya di dunia ni tanpa ibu, tanpa mak. Tapi Sayyidina Umar ni orang yang akal panjang, orang yang bijaksana. Sebab itu kata Nabi Muhammad SAW, sekiranya ada Nabi selepas aku, maka Umar lah orang dia. Nak ayatnya bijaknya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tak kata kepada 3 orang pendeta Yahudi itu yang dia tidak tahu. Dia tidak kata kepada 3 orang pendeta Yahudi itu yang dia tidak mampu nak jawab. Tapi dia kata kepada 3 orang pendeta Yahudi itu, Sayyidina Umar kata, "Soalan ni aku tidak mahu jawab. Aku nak pembantu aku je yang jawab." Sebab bagi dia bukan taraf dia untuk jawab soalan yang mudah. Ibaratkan macam tu lah. Maka 3 orang pendeta Yahudi itu pun kata, "Silakan, siapa yang boleh jawab soalan ni, yang mewakilkan kepada kau?" Maka Sayyidina Umar pun panggil Salman Al-Farisi. "Wahai Salman Al-Farisi, kau pergi ke rumah Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Ali supaya datang ke sini. Kita ada urusan yang besar tentang Islam." Maka berlarilah Salman Al-Farisi pergi ke rumah Sayyidina Ali. Sampai ke rumah Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi pun ketuk pintu rumah Sayyidina Ali. "Wahai Ali, selamatkan Islam, selamatkan Islam," kata Salman Al-Farisi. Maka Sayyidina Ali pun keluar. "Kenapa Salman?" Kata Salman Al-Farisi, "Sayyidina Umar panggilmu untuk pergi ke pejabat, ada urusan tentang Islam." Maka berlarilah Sayyidina Ali dan juga Salman Al-Farisi pergi ke pejabat. Bila mana sampai ke pejabat, maka Sayyidina Ali tanya Umar, "Wahai Umar, apakah masalah yang kita hadapi?" Maka Sayyidina Umar kata, "Ni ada 3 orang pendeta Yahudi ni yang nak masuk Islam, tapi dengan ada syarat, jawab soalan dia." Maka Sayyidina Ali pun tanya, "Apa dia soalan?" Maka 3 orang pendeta Yahudi tu pun ulanglah kepada Sayyidina Ali, "Kau kena jawab soalan aku. Soalannya, apakah makhluk Allah yang lahir di dunia ni, makhluklah yang lahir di dunia ni tanpa ibu, tanpa mak?" Maka Sayyidina Ali pun tersenyum ketawa, "Soalan kau ini telah dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran." Maka Sayyidina Ali pun kata, "Yang pertama sekali, kalau kamu nak tahu makhluk yang lahir di dunia ni tanpa mak, makhluk yang lahir di dunia ni tanpa ibu, iaitu Nabi Adam AS. Yang mana yang kita tahu jugalah, yang Nabi Adam ini diciptakan bukan yang lahir daripada mak, tidak beranak daripada siapa-siapa. Nak tahu lebih lanjut penciptaan Nabi Adam, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 38. Ada juga yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Itu yang pertama, kata Sayyidina Ali. Yang kedua, yang lahir-lahirnya di dunia ni tanpa mak, yang lahir-lahirnya di dunia ini tanpa ibu, kata Sayyidina Ali kepada 3 orang pendeta Yahudi, iaitu Siti Hawa alaihissalam, isteri kepada Nabi Adam. Juga kita tahu Siti Hawa ni tak ada mak, tak ada ibu, dia tidak beranak, dia diciptakan bukan daripada ibu. Dan tuan-tuan boleh rujuk juga penciptaan Siti Hawa alaihissalam ini dalam surah An-Nisa ayat yang pertama dan surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Tuan-tuan boleh rujuk Al-Quran, tengok cerita penciptaan tentang Siti Hawa alaihissalam.
Dan kata Sayyidina Ali yang ketiga, yang makhluk Allah yang lahir ini di dunia ini tanpa ibu, iaitu unta putih betina yang lahir daripada celah-celah batu, yang keluar daripada celah-celah batu ketika zaman Nabi Saleh. Yang mana ni pun cerita yang famous yang kita tahu juga, dan tuan-tuan juga boleh rujuk cerita lanjut dia tentang unta betina, unta putih betina yang lahir daripada celah-celah batu, yang keluar daripada celah-celah batu zaman Nabi Saleh, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-73 hingga 79, surah Hud ayat yang ke-61 hingga 63, dan surah Al-Qamar ayat yang ke-23 hingga 32. Ada ceritakan tentang unta putih betina Nabi Saleh. Dan yang keempat, makhluk yang lahir-lahirnya di dunia ini tanpa ibu adalah ular yang terjadi daripada tongkat Nabi Musa. Ini juga cerita yang famous, kita tahu. Kata Sayyidina Ali, makhluk yang keempat adalah ular yang terjadi daripada tongkat Nabi Musa. Diceritakan dalam Al-Quran. Kan bila kita tahu, yang kita pernah tahu, yang kita pernah dengar, yang mana bila mana Nabi Musa ini berlawan dengan tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun masa tu bawa tali, kemudian dia lempar tali, tukang sihir lempar tali menjadi ular semua kali. Maka saat itu Nabi Musa ketakutan, kan? Nabi Musa bukan seorang sihir, jadi dia tengok ular semua dia takut. Maka saat itu Allah perintahkan Nabi Musa, wa an alqi asaka, wahai Musa, kau campakkan tongkat kamu. Maka Nabi Musa pun campak tongkat tu menjadi ular, dan ular Nabi Musa tu memakan ular-ular tukang sihir yang lain. Dan kejut tukang sihir kerana ular mereka tidak boleh makan, kerana ular mereka hanya magic, hanya tali, tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi Nabi Musa daripada tongkat menjadi ular, ular tu boleh makan. Tukang sihir semua sekali menyembah Allah, dan tukang sihir itu dibunuh akhirnya oleh Fir'aun kerana lari daripada perjuangan Fir'aun. Itu yang keempat, kata Nabi, kata Sayyidina Ali. Dan tuan-tuan juga boleh rujuk tentang cerita ular menjadi tongkat ni dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-31. Dan yang terakhir, makhluk yang lahirnya tanpa ibu, kata Sayyidina Ali, yang kelimanya adalah kambing biri-biri yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ini juga cerita yang dikenali, cerita yang famous. Setiap kali raya haji, setiap kali raya korban, kita dengar khatib baca khutbah tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Kambing biri-biri yang digantikan Allah saat mana Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail itu dia lahir tanpa mak, lahir tanpa ibu. Dia jadi begitu sahaja. Kita tidak perlu fikir itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat mana Nabi Ibrahim ingin menarik pisau menyembelih Nabi Ismail, maka tertukar dengan kambing biri-biri. Kambing biri-biri itulah yang dilahirkan tanpa mak, tanpa ibu. Maka Sayyidina Ali pun jawab kelima-lima makhluk Allah yang lahirnya tanpa ibu. Maka Sayyidina Ali kata kepada 3 orang pendeta Yahudi, kamu telah berjanji dengan aku untuk masuk Islam bila aku jawab soalan. Maka sekarang kau kena masuk Islam. Tapi 3 orang pendeta Yahudi itu kata, nanti dulu Sayyidina Ali, nanti dulu. Ini benda yang orang kata benda yang besar, kan, tentang pertukaran agama. Bagi dia benda yang besar. Maka dia kata, tadi aku tanya Sayyidina Umar, tapi kau yang jawab. Kali ini aku nak tanya kau, baru aku nak masuk Islam. Maka Sayyidina Ali pun fikir-fikir, Sayyidina Ali terima. Silakan, tanyalah apa yang kamu nak tanya. Maka 3 orang pendeta Yahudi pun kata kepada Sayyidina Ali, kamu kena ceritakan kepada kami tentang 7 orang pemuda yang tidur di dalam gua selama 310 tahun. Ketawa terbahak-bahak Sayyidina Ali, kerana cerita itu pun ada di dalam surah Al-Kahfi, Al-Quran. Dia kata kepada 3 orang pendeta Yahudi. Maka 3 orang pendeta Yahudi itu kata, tidak, aku tidak mahu dengar cerita daripada Al-Quran. Tapi aku nak kau ceritakan, Ali, kau ceritakan kepada kami 7 orang pemuda yang tidur dalam gua 310 tahun itu versi Israel, versi Kristian. Aku nak dengar yang tu. Tapi Sayyidina Ali ni tuan-tuan, kita tahulah sepupu Nabi, yang daripada kecil bersama dengan Nabi, menjadi menantu Nabi, dia rapat dengan Nabi. Maka dia boleh jawab soalan itu. Dia cerita tentang Israel, tentang Kristian versi Kristian. Maka akhir sekali ada riwayat mengatakan ada lagi 3 orang pendeta Yahudi ni tanya macam-macam soalan dan akhirnya dia tak masuk pun Islam. Dan ada juga riwayat kata dia tanya-tanya soalan kemudian akhir sekali dia masuk Islam. Itu tidak pentinglah bagi kita, tapi yang penting di sini kita dapat lihat kebijaksanaan Khalifah Islam Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dalam menangani masalah. Dan mudah-mudahan ianya menjadi iktibar dan pedoman kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kita juga mendapat ilmu sedikit sebanyak daripada satu kisah ataupun satu cerita yang agak menarik ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.